Bismillahirrahmanirrahim. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum baligh, hatta idza balagun nikah, sehingga mereka cukup umur yang dewasa. Fa in anastum minhum rusyda, kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik, farfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidara, dan jangan kamu makan harta anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru, yakni merebut peluang an yakbaru, sebelum mereka dewasa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, sesiapa di antara penjaga harta anak yatim itu yang kaya raya, falyasta'fif, maka hendaklah dia menahan diri dari memakannya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, sesiapa yang miskin bolehlah dia memakan dengan cara yang sepatutnya. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim, kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, hendaklah kamu adakan saksi-saksi yang menyaksikan penerimaan mereka. Fa ashhidu wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah sebagai pengawas akan segala apa yang kamu lakukan. Ayat ini bicara tentang harta anak yatim, ditujukan kepada para penjaganya. Anak yatim termasuk dalam golongan orang-orang yang kurang akal, sebab dia tidak cukup umur. Dulu sebelum ini ayat menyatakan wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan kamu berikan kepada orang bodoh harta-harta hakikatnya kamu milik harta itu. Hakikatnya amwalakum, harta kamu, ataupun harta kamu yakni harta yang di bawah jagaan kamu. Kemudian di antara orang yang bodoh ini ialah anak yatim, sebab mereka bodoh, mereka di bawah umur, mereka kanak-kanak, kurang akal, tidak cukup akal, belum waras. Jadi anak-anak yatim ini tidak boleh diberikan kepada mereka harta itu. Sebaliknya wabtaluh, adalah uji terlebih dahulu. Uji tidak boleh diuji jika mereka ini tidak mempunyai perkembangan tahap kecerdikan itu. Jadi kalau begitu, sebelum daripada wabtalu, sebelum daripada diuji ini, hantar mereka ke sekolah, beri mereka pendidikan, supaya dengan pendidikan ini boleh kita uji, boleh diuji sama ada mereka ini cukup waras, boleh urus sendiri harta mereka ataupun tidak boleh. Tanpa diberi pendidikan, apa arti ujian? Tidak ada sebarang arti. Sekarang ada sekolah-sekolah yang boleh membantu mereka untuk berdiri sendiri, untuk meniaga pada hartanya, untuk melakukan sesuatu kerja sehingga mereka mampu mendirikan rumah tangga dan mereka dapat mengurus sendiri harta mereka. Wabtalu, dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu. Uji untuk melihat sejauh mana kecerdikannya pada menguruskan harta. Itu makna wabtalu. Disebutnya tadinya wabtalul yatamah, hendaklah kamu uji, yakni beri pendidikan yang sesuai dengan anak yatim. Jangan pula uji kerana uji saja, pelajaran tak beri, tak luluslah sentiasa. Budak bila dikurung dalam rumah, tidak belajar, umpamanya tidak diberi pelajaran. Ujilah bagaimanapun mestinya anak-anak ni gagal, sebab mereka tidak diberi pelajaran. Jadi kalau diberi pelajaran kepada mereka, pelajarannya bagaimana? Pelajarannya hatta iza balagun nikah, sehingga mereka ni sampai usia kahwin. Maknanya mereka ini satu hari nanti mereka akan kahwin, mereka akan di rumah tangga, mereka akan urus sendiri harta mereka, mereka akan menjadi manusia, anggota dalam masyarakat. Jadi pendidikan dalam menjurus ke arah ini, ke arah
suatu anggota masyarakat yang mampu berdikari, yang mampu mendiri keluarga. Sebab hidup manusia tanpa ilmu tidak mempunyai apa-apa nilai. Hidup manusia matlamatnya menjadi anggota dalam sebuah masyarakat yang berguna untuk dirinya sendiri sebagai ketua keluarga dan kepada masyarakat. Pendidikan Al-Quranul Karim sangat jelas sebenarnya. Sangat jelas. Ini sekarang ni dah ada sekolah vokasional dan sebagainya lebih tersusun. Maka sekolah lah yang kita maksudkan di sini. Wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim. Uji. Sama ada dulu-dulu kalangan ulama tafsir dahulu waktu barangkali belum ada sekolah macam hari ini, mereka tafsir wabtaluh, naklah kamu ajar mereka berniaga. Bawa mereka bersama-sama dalam perniagaan. Menjadikan harta mereka itu sebagai modal untuk berniaga. Kamu awas mereka berniaga supaya mereka pandai berniaga dan dapat untung. Jadi pada ketika itu namanya ibtala. Ibtala, kamu uji, maknanya dalam perniagaan kamu awasi mereka. Betulkah mereka, mampukah mereka untuk berniaga sendiri, menjalankan satu projek, misalnya projek perniagaan. Boleh atau tak boleh? Itu pada waktu itu tafsirannya, tafsiran wabtalu. Tapi sekarang ni ada sekolah. Kadang-kadang wabtalu ajak mereka pergi bekerja pun tidak berapa terjamin juga. Sekolah lebih terjamin lagi. Sebab kita sudah disusun dengan baik. Kalau begitu wabtalul yatama, kita terjemahan pada hari ini hantar ke sekolah. Itu maknanya hantar ke sekolah. Sekalipun sebelum ini tidak ada tafsiran ahli tafsir yang mentafsirkan begitu. Mengapa? Zaman mereka yang belum maju. Zaman sekarang ini bukan lagi zaman dahulu. Sekolah dalam semua bidang sesuai dengan anak yatim ini. Kalau untuk menguruskan pekerjaan mereka, uruskan harta benda mereka, pekerjaan yang boleh membantu menyara hidup mereka sebagai ketua keluarga, itulah dia sekolah pendidikan amali, bukan pendidikan teori, pendidikan amali. Hatta idza balagun nikah, uji mereka terus menerus ujian ini, bukan ujian seperti menduduki peperiksaan, bukan ujian macam tu. Ujian terus menerus, artinya belajar tiap hari uji, belajar maksudnya. Hatta idza balagun nikah, hingga bila pendidikan diberi kepada mereka, ujian hingga mereka sampai kepada usia dewasa. Usia dewasa disebutnya di sini dengan an-nikah, hingga sampai kepada usia layak kahwin. Artinya pendidikan yang diberi kepada mereka, tugas penjaga bukan untuk dijadikan mereka sebagai pekerja, tidak. Tugas mereka tugas penjaga ialah untuk menjadikan mereka sebagai ketua dalam keluarga kalau lelaki. Untuk menjadikan mereka layak mendirikan rumah tangga dan menjaga sendiri rumah tangga mereka. Matlamat jelas. Usia kahwin bila? Berapa? 12 tahun. 12 tahun sudah balik, sudah mampu kahwin. Kahwinlah, buat apa lagi tunggu lama-lama. Jadi kalau begitu, jika tidak diberi pendidikan untuk mencari makan, sampai usia 30 pun tak layak kahwin sebab tak pandai cari makan. Islam lebih amali di dalam bidang ini, iaitulah pendidikan sehingga mereka layak kahwin. Kahwinkan mereka. Kahwin boleh selesai masalah. Kahwin awal lebih selesai masalah. Makin lawak kahwin, terutama sekali lelaki-lelaki, makin banyak masalah. Mendedahkan mereka kepada masalah-masalah masyarakat. Kahwinkan segera. Hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda, jika kamu nampak mereka itu cerdik. Al-Quranul Karim dia tidak gunakan perkataan fa in alimtum misalnya, hingga kamu tahu, hingga kamu dapati. Tidak. Fa in anastum minhum rusyda, jika kamu nampak. Anasa maknanya, perkataan insan itu daripada perkataan anasa. Anasa, fa in anastum, jika kamu dengan perasaan kemanusiaan kamu nampak mereka. Itu maknanya. Anastum, terjemahan harfiahnya, jika kamu atau sifat kamu sebagai manusia, kamu fahami bahawa mereka itu telah pintar. Maknanya pertimbangan untuk melihat mereka ini layak tak layak untuk mendirikan keluarga, layak tak layak untuk mengurus sendiri harta, pertimbangan manusia. Pertimbangan anasa. Sebab pertimbangan ini walinya dia kiranya ada peluang harta anak yatim ini banyak, tak layak lagi.
Baru 20 tak layak lagi. Asyik tak layak saja. Rupa-rupanya wang dah habis. Dikebas olehnya, patut pun tak layak. Jadi kalau macam tu, ini tak betul. Tak betul. Jadi kalau begitu, fa in anastum minhum rusda, jika kamu nampak atas sifat kamu sebagai ketua keluarga, sebagai penjaga, atau sifat kamu sebagai manusia yang mempunyai pertimbangan yang waras juga, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahlah kepada mereka, fadfa'u, serahlah kepada mereka, kepada anak yatim itu harta mereka. Serahlah kepada mereka, tak boleh simpan lagi. Sebab kamu jaga dahulu, sebab anak yatim tidak mempunyai kelayakan untuk menjaga. Dan jalan-jalan untuk supaya mereka ini layak menjaga sendiri harta mereka, kamu beri pendidikan kepada mereka. Pendidikan itu bulannya pendidikan menjurus ke arah mengurus sendiri harta mereka, dan sehingga mereka ini layak berkahwin dan mendirikan keluarga. Kalau begitu, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Serahkan, tak boleh pegang lagi. Sebab apa? Sebab manusia mempunyai hak. Mempunyai hak untuk memiliki sendiri harta. Hingga bila? Sehingga dia balik. Apabila dia balik dan dia mempunyai kelayakan yang cukup, mempunyai kepintaran, kecerdasan yang cukup, serahlah. Itu harta mereka. Sebelum ini harta siapa? Sebelum ini harta masyarakat. Sebelum menjadi harta anak yatim, amwalakum, harta kamu semua. Bila harta kamu semua bukan harta kamu, maka kamu layak makan, kamu layak guna pada harta. Tidak. Harta kamu, harta yang menyumbang ke arah kesejahteraan kamu. Sebab itu kita sebutnya semalam, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kamu berikan kepada orang bodoh harta kamu. Harta kamu artinya kamu dengan harta itu, sekalipun kamu tidak milik nama dia segala-galanya, kamu dapat menikmati faedah daripadanya. Orang kaya apabila dia jalani satu projek misalnya, kita yang tak ada kena-mengena pun kita dapat nikmati daripadanya. Dia buat rumah dalam hutan, dia buat jalan masuk, kita pun dapat nikmati jalan tu. Jalan dia yang buat, tak ada kena-mengena dengan kita, jalan milik bersama. Itu maknanya harta kamu. Harta orang kaya, harta kamu juga, sekalipun kamu tidak beri. Tetapi mereka perlulah menjalankan, menguruskan harta mereka itu dengan secara ma'ruf, secara baik, bukan secara pembaziran. Fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidara. Jangan kamu makan harta anak yatim itu secara israf, membazir. Maknanya bukan secara mutlak kamu tak boleh makan harta anak yatim, secara tidak, tapi secara membazir. Israfan, keterlaluan, membazir, tak boleh. Tapi kalau nak makan setakat nak kenyang saja, kamu tidak ada harta, umpamanya kamu dilantik sebagai penjaga harta anak yatim, kamu tidak mempunyai harta sendiri, makanlah setakat nak pelihara, nak hidup, setakat itu tidak mengapa. Wabidaran, dan secara terburu-buru. Tak ada harta, ambil harta anak yatim. Tak ada harta, ambil harta anak yatim. Nak beli barang, ambil harta anak yatim. Itu maknanya bidara. La ta'kulu, jangan makan macam tu. Makan harta sendiri dan kamu dalam bertanggungjawab dengan Allah pada harta anak yatim itu. Detail sebenarnya bicara tentang harta dalam Al-Quranul Karim. Mengapa? Harta lah yang membawa kepada manusia ni pecah belah. Jadi berlaku peperangan di mana-mana pun pasal harta dulu. Pecah habis keluarga pasal harta. Jadi soal harta, apabila tidak diurus dengan baik, dia tidak boleh menjamin keselamatan dalam keluarga. Hancur, musnah disebabkan harta. Oleh kerana itu, Al-Quranul Karim bercakap pasal harta detail. Nanti ayat di surah ini juga bicara pasal harta, pasal faraid, pasal hukum faraid, juga detail setiap orang berapa yang harus didapatinya. Satu sen pun dia tidak tinggal. Mengapa? Pasal harta. Soal amal ibadat, dia kata aqimus salah, semayanglah, semayang. Tidak bicara, tidak lanjut semayang duha, semayang ni, dia kata semayanglah, keluarkanlah zakat dan itu. Wa man ka ayyakbaru, sebelum daripada mereka dewasa. Sebelum daripada mereka dewasa, jangan kamu usik harta mereka. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, sesiapa di antara penjaganya pulanya kaya. Kaya di dalam Islam ni tidak maknanya bertimbun-timbun harta, tidak. Kaya artinya lebih dari cukup. Setiap hari kita mahukan RM20, kita ada RM20 untuk belanja setiap hari.
Tapi kita masuk RM30 sehari. Kita belanja RM20. Kaya ni hamba Allah ni. Kaya dia ni. Pasal apa? Pasal dia masuk lebih daripada diperlukannya. Dia yang habis juga duit tu pasal dia cerdik. Dia cerdik. Dia perlu pada RM20. Tetapi oleh kerana dia cerdik, dia pakai barang-barang mewah sehingga belanja dia RM100 sehari. RM100 sehari. Ini pasal dia pintar. Dia miskin, kemiskinannya kerana kepintarannya. Kita sebut pintar lah, bukan kerana kebodohannya. Kepintarannya. Dia masuk tapi dia makan lebih besar daripada pendapatannya. Ini kepintarannya yang menjadikan dia miskin. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Sesiapa yang kaya hendaklah berhati mulia. Hati mulia, orang yang hati mulia tak mahu makan barang orang. Barang dia orang makan. Barang dia orang makan, bukan dia makan barang orang. Ini hatinya mulia. Hati tidak mulia, barang dia ada, makan dia ada, tapi dia makan barang orang dulu. Habis orang barulah hak dia pun dia kata ini hak saya. Baiknya orang ni. Baik. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang kaya hendaklah berhati mulia. Hati mulia, barang dia barang orang, barang orang barang orang. Barang dia kepunyaan orang, dikongsi bersama dengan orang lain. Hati ni namanya iffatun nafs, jiwa yang suci, jiwa yang iffah. Satu sifat yang ada pada hati namanya al-afaf. Al-afaf maknanya suci hati. Suci hati ni dia berhati-hati pada perkara yang dia tidak seharusnya mencerobohi. Itu artinya afaf. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Sesiapa di antara penjaga ni miskin sungguh, fakir, dia memerlukan RM20 sehari tapi dia masuk RM10 saja. RM10 lagi kurang, tak cukup. Fakir namanya. Barang siapa yang fakir boleh makan harta anak yatim tapi bil ma'ruf, cara yang tidak melampaui batas. Makan setakat yang diperlu. Makan jangan membazir. Makan sekadar untuk hidup. Makanlah atas sifat anda sebagai penjaga harta anak yatim. Sukar sebenarnya untuk mencari manusia yang seumpama ini. Sebab itulah dalam ayat ni, awal surah lagi, ya ayyuhan nasu taqullah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Asas takwa boleh melahirkan manusia yang seumpama ini. Manusia yang tidak menceroboh harta orang lain. Apabila hatinya itu hati yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang tidak takut, bukan ini peluang, kata dia bila dapat peluang. Ini peluang, dia sapu habis. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Apabila kamu serahkan kepada anak yatim itu harta mereka. Bila nak serah itu dia tidak kata harta kamu lagi, kamu serah kepada anak yatim itu naik kamu. Naik besar kamu. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum. Bila kamu serah kepada mereka harta mereka. Harta mereka memang pun harta mereka mesti diserah. Bila nak serah ni bagaimana nak buat? Fa ashhidu alaihim. Cari saksi supaya tidak timbul tuhmah, tidak timbul tuduhan. Dulu jaga anak harta anak yatim dulu 50,000, waktu nak serah ni tinggal 10,000 aja. Nanti 10,000. Jadi ke mana lagi? Ke mana? Kalau serah masing-masing diam-diam gitu, diam-diam hilang. Jadi kalau begitu cari saksi sebagaimana ada saksi pada waktu kamu terima dahulu, keterangannya lengkap semua sekali. Sebab itu untuk jadi penjaga harta anak yatim pun bukan sembarang. Mesti mempunyai kepintaran khusus, kecerdikan khusus untuk menjaga harta anak yatim ini. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Carilah saksi di atas mereka, yakni ke atas penyerahan harta anak yatim itu. Saksi di atas mereka, yakni di atas penerimaan mereka. Mereka terima itu telah disaksikan. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai pengawas atas segala apa yang kamu lakukan itu. Allah. Kadang-kadang kita cari saksi ni puak-puak kita. Cari saksi anak-anak kita. Kita cari saksi ni orang dekat dengan kita. Jadi mereka saksi, pemberian saksi lebih kurang. Itulah saksi. Jadilah tu. Tak apa dah tu. Misalnya. Dia jadi saksi macam tu. Tak boleh. Quran tutup. Wa kafa billahi hasiba. Allah lihat. Jangan tipu. Jangan tipu dalam perkara ini. Sebab apa? Sebab Allah menyaksikan. Allah mengawasi di atas setiap salah guna terhadap harta anak yatim itu.
Cari saksi, kadang-kadang orang yang hatinya buruk tidak boleh menyelesaikan masalah juga. Saksi ramai, lepas saksi banyak. Tapi saksi yang bagaimana? Saksi yang ikut telunjuk dia. Saksi yang dia tunjuk buat macam ni. Oh, tak boleh. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai pengawas atas segala yang kamu lakukan itu. Satu nasihat yang sangat baik. Tapi sekarang ni dah kita ada badan penjaga amanah anak yatim dan sebagainya sudah ada. Jadi itu satu perkara yang sangat baiklah. Tetapi bukan semuanya diserahkan kepada ni. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidan. Wallahu subhanahu wa ta'ala.